Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi semua dah ready untuk kita mulakan kelas intensif kita hari ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam yuk. Pastikan ada buku teks. Ambil buku teks. Okay. Jadi kita akan mulakan dengan latihan intensif 5.2. Okay, dipersilakan Adelina. Ya cikgu. Okay, soalan nombor 1. Nombor satu dia tanya, hitung bilangan sebutan dan hasil tambah bagi setiap janjang geometri yang berikut. So keyword dia kat sini bilangan sebutan dengan hasil tambah. Macam yang kita tahu bilangan sebutan tu n, hasil tambah tu Sn. So kalau nak cari Sn, kita kena cari n dulu. Macam mana nak cari n? Kita kena guna rumus Tn sama dengan AR kuasa n tolak 1. So nak cari AR, A kita dah tahu kita kena ambil yang mula-mula. So negatif 1 lah. So R sebelum bagi selepas 3 bagi negatif 1 kita dapat negatif 3. So kalau kita dapat AR kita just masukkan. Tn tu kita dah tahu dah nilai sebutan dia 2187. AR kita just masukkan negatif 1, negatif 3, so kuasa n tolak 1. So negatif 1 kita kena hapuskan dia. Kita bawa ke 2187 tu kita bahagi. Kita dapat negatif 2187. So kita dapat negatif 2187 sama dengan negatif 3 kuasa n tolak 1. Bila masuk part ni kita kena samakan dia dua tu dulu. So kita kena guna try and error lah. So dapat negatif 3 kuasa 7 sama dengan negatif 3 kuasa n tolak 1. Bila dah sama dua-dua, kita just ambil kuasa 7 sama dengan n tolak 1. So selesaikan kita dapat n sama dengan 8. Okay, n kita dah dapat. So, kita nak cari Sn pula. Before kita nak buat Sn tu, kita kena pastikan formula Boles dia R tu lebih kecil atau lebih besar daripada 1. Kat sini R dia negatif 3. So negatif 3 ni besar daripada 1. So dia jadi Sn sama dengan A R kuasa n tolak 1 per R tolak 1. Jadi bila dah dapat rumus tu, masukkan je n tu. Kita dapat Sn tu jadi S8 sama dengan A tu negatif 1, R negatif 3 kuasa n kuasa 8 tolak 1 per negatif 3 tolak 1. Kita selesaikan, kita dapat S8 sama dengan 1640. So n sama dengan 8, Sn sama dengan 1640. Okay, dah? Dah. Okay. Ada soalan untuk 1A? Maksudnya dia nak cari soalan, dia nak bilangan sebutan dan nak hasil tambah Sn. So kita kena cari dulu n kita berapa, baru kita cari Sn. Kan Adelina kan? Ya. Yeah. Okay. Ada soalan setakat 1A? Ada. Tak ada cikgu. Okay, tak ada. Kita teruskan kepada 1B. Okay, soalan untuk B, dia dalam bentuk log. So log x kuasa negatif 1, log x kuasa negatif 2, log x kuasa negatif 4 sampai log x kuasa negatif 64. Macam tadi juga cari AR dia, A kita dapat log x kuasa negatif 1, R sebelum bagi selepas kita dapat 2. So kita hapuskan log tadi tu. Bila dapat A dengan R, kita selesaikan n. Rumus n tadi Tn sama dengan AR kuasa n tolak 1. Just masukkan je. Kita dapat negatif 64 log x sama dengan log x darab 2 kuasa n tolak 1. So log tu kita boleh potong. Kita tinggalkan 64 dengan 2 kuasa n tolak 1. Bila dah jadi macam tu kita bila part ni kita kena samakan lah dia dua tu, guna try and error dapat 2 kuasa 6 sama dengan 2 kuasa n tolak 1. Lepas tu ambil kuasa dia 6 sama dengan n tolak 1. Selesaikan kita dapat n sama dengan 7. Bila dapat n, so kita boleh buat untuk Sn pula. Sn pastikan formula Boles dia lebih daripada 1. Okay, dia dapat A sama dengan R kuasa n tolak 1 per R tolak 1. Just masukkan je S7
sama dengan log X darab 2 kuasa 7 tolak 1 per 2 tolak 1. So jawapan dia kita dapat log X kuasa X negatif 127. So N Okey. kita dapat 7, Sn kita dapat log X kuasa negatif 127. Okey. So maksudnya kat sini yang pentingnya sekali kita kena tahu kita punya R untuk menggunakan formula Sn yang mana. Kalau R lebih besar daripada 1, macam ini baru kita akan guna formula R kuasa N tolak 1 bahagi R tolak 1. And then kalau R tu lebih kecil daripada 1, kita kena guna yang 1 tolak R kuasa N. Okey. Seterusnya soalan C. Soalan C dia dalam bentuk perpuluhan. So 0.54, 0.0054, 0.00054 sampailah 5.4 darab 10 kuasa negatif 17. So A kita dah dapat 0.54, R pula kita just bahagi, kita dapat 0.01. Lepas tu guna rumus tadi, Tn sama AR kuasa N tolak 1 tu, kita dapat 5.4 darab 10 kuasa negatif 17 sama dengan 0.54 darab 0.01 kuasa N tolak 1. So kita hapuskan 0.54 tu, kita bahagi dekat 5.4 darab 10 kuasa negatif 17, kita dapat 10 kuasa negatif 16. So kita tinggal 0.01, kita boleh guna try and error juga, kita dapat 10 kuasa negatif 2 sama dengan kuasa N tolak 1. So bila dah sama, kita just ambil kuasa tu negatif 16 sama dengan negatif 2 darab N tolak 1. Kita selesaikan, dapat N sama dengan 9. Okay, dia dapat N, kita cari Sn pula. Sn tadi R dia lebih daripada 1. So ni R dia kurang daripada 1, 0.01. So kita jadi A 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R. Just masukkan je. Sn tu, N tu jadi 9. S9 sama dengan 0.54 darab 1 tolak 0.01 kuasa 9 per 1 tolak 0.01. Selesaikan kita dapat S9 sama dengan 6 per 11. So N sama dengan 9, Sn sama dengan 6 per 11. Okay, Saya lupa nak buka mic. Okey. Jadi soalan C ni step dia sebenarnya lebih kurang sama je kan untuk soalan A, B, C, D ni. Cuma bentuk soalan A tu dia bagi dalam bentuk bulat. B log, C perpuluhan. And now D dalam bentuk pecahan. Tak ada Okey, tak apalah, kita suruh mereka buat sendiri yang D. Menggunakan kaedah yang sama juga. Okey, setakat ni ada soalan tak nak tanya? Orang lain? Tak ada, tak ada. Tak ada nah. Okey. Kalau gitu tanpa buang masa, kita teruskan dengan soalan yang kedua, Farah Adriana. Okay. Diberi janjang geometri 4.5, negatif 9, 18. Cari bilangan sebutan bagi janjang geometri ini supaya hasil tambahnya ialah 769.5. So mula-mula cari A dulu, sebutan pertama 4.5. Lepas tu R, sebutan kedua bahagi sebutan pertama. So negatif 9 bahagi 4.5 sama dengan negatif 2. Lepas tu kita guna formula Sn. R lagi besar pada 1 sebab Farah menuliskan R ni dulu, so automatik dia jadi 2 lagi besar daripada 1. Lepas tu masuk je 769.5 ni kita ganti dengan Sn tu, lepas sama dengan ganti balik A 4.5 R negatif 2 kuasa N tolak 1 per R ganti negatif 2 tolak 1. Lepas tu negatif 2 tolak 1 ni sama dengan negatif 3. Negatif 3 ni kita nak buang. So kita darab dua-dua belah. Dah darab, kita potong. So tinggal 4.5 ni pun nak buang juga. So kita bahagi dengan 4.5 dua-dua belah. Okay, tadi dah darab tu dia dapat negatif 2308.5
bahagi 6 4.5 sama dengan negatif 2 kuasa N tolak 1. Lepas tu dah bahagi 4.5 dapat negatif 513 sama dengan negatif 2 kuasa N tolak 1. Kita nak buang negatif 1 ni, kita tambah 1 dua belah. So dah tambah dapat negatif 512 sama dengan negatif 2 kuasa N. Negatif 1 tadi dah buang. So tinggal negatif 2 kuasa N ni boleh samakan base dia. So negatif 512 ni dapat negatif 2 kuasa 9. So bila dah sama dua-dua negatif 2 boleh buang sama dengan N sama dengan 9. Okey. Farah. Yang lain setuju tak dengan working yang Farah buat ni? Ada tak kat mana Setuju yang gitu. setuju Okey, kamu tengok R kat sini, R negatif 2. R tu lebih kecil daripada 1 kan? Betul tak? Ya, cikgu. Okey. Jadi bila formula R lebih kecil daripada 1, kita kena guna formula yang mana? Macam Farah dia guna formula ni. Kalau lebih kecil daripada 1, sepatutnya kita guna formula yang satu lagi kan? Iaitu Sn sama dengan A kurungan 1 tolak R kuasa N bahagi 1 tolak R. Jadi nilai dia yang sepatutnya tu, A kita akan masukkan dengan berapa? A berapa? 4.5. Okey, 4.5. 4.5. A 4.5 kurungan 1 tolak R kita ialah negatif 2. Negatif 2 kuasa N tutup kurungan. And then bahagi dengan 1 tolak R. R kita ialah negatif 2. Okay. Jadi dekat sini kita selesaikan. Kita akan dapat 1 tolak negatif 2 kuasa N sama dengan 513. Okay, apa yang berlaku kat sini ialah Sn tadi dapat 769.5. Maksudnya kat sini dia adalah 769.5. Jadi okay, 769.5 ni yang ni kita akan dapat 3. 1 tolak negatif 2 dapat 3. So cikgu darab dengan 769.5 ni dan bahagikan dengan 4.5 ni supaya tinggal yang ni sahaja. 1 tolak negatif 2 kuasa N. Jadi operasi tu nanti darab dan bahagi tu akan menghasilkan 513. Okey, kemudian seterusnya 1 tu kita pindah dari sana jadi negatif, maka tinggallah sini dia akan tinggal negatif. Okay, sorry. 513 tolak 1 akan dapat negatif 512 sama dengan negatif 2 kuasa N. Okay, jadi 512 tu sama juga dengan negatif 2 kuasa 9 sama dengan negatif 2 kuasa N. Jadi base sama, negatif 2, negatif 2. Maka kita ambil jawapan kita 9 sama dengan N. Okay. Jawapan ni kebetulan sama. Tapi kalau dalam exam, apabila working kat atas ni, Sn yang kita pilih ni salah, maka kat bawah tu memang kita tak tengok dah. Bila dah salah step atau working kat atas, dia akan efek lah ke semuanya. Okay, jelas tak dekat skrin? Jelas, cikgu. Jelas lagi. Okey. Nanti cikgu minta Farah betulkan dan hantar working yang baru kat cikgu. Okey Farah? Boleh cikgu. Okey. Now kita proceed kepada nombor 3. Natasha. Soalan 3. Ya, cikgu. Okey. Soalan 3. 3 sebutan berturutan bagi suatu janjang geometri ialah X,
2x tambah 3 dan 10x tolak 3. A, cari semua nilai yang mungkin bagi x. So, dia suruh kita cari nilai. So, kat sini R1 sama dengan R2. So, kita buat selepas bahagi sebelum sama dengan selepas bahagi sebelum. Macam mana tu? 2x bahagi x. Lepas tu sama dengan 10x tolak 3 bahagi 2x tambah 3. Lepas tu kita buat darab silang. Bila buat darab silang dapat x dalam kurungan 10x tolak 3 sama dengan 2 dalam kurungan 2x tambah 3 tutup kurungan. Lepas tu darab macam biasa. Lepas tu kembangkan, dah dapat yang 10x kuasa 2 tolak 3x sama dengan 4x kuasa 2 tambah 2x tambah 9. Dan kita bawakan semua ni ayat ni dah dekat belah kiri ni. So dia akan jadi macam persamaan kuadratik. So kita selesaikan. Bila selesaikan dapat 6x kuasa 2 tolak 15x tolak 9 sama dengan kosong. Kat sini kita boleh bahagi dia dengan 3. So bahagi dia dengan 3 dapat 2x tolak 5x tolak 3 sama dengan kosong. So dia suruh dia nak cari nilai bagi x. So kita faktorkan, dapat dalam x tolak 3, 2x tambah 1 sama dengan kosong. So kita buat macam biasa, x dapat sama dengan 3, x sama dengan negatif 1/2. Okey. Cikgu rasa jelas penerangan tu, working pun jelas, detail. Okey, seterusnya kita pergi kepada 3B, Tasha. Okey, 3B. Cari sebutan ke-6 jika x lebih kecil daripada kosong. So macam kita cari tadi, kita dapat x yang kecil dia negatif 1/2. So dekat sini x dia sama dengan negatif 1/2. So daripada sebutan janjang tadi, x tu kita masukkan nilai x negatif 1/2 tu dalam x tu. So kita selesaikan, lepas tu kita akan dapat negatif 1/2, 2, negatif 8. So dekat sini dia suruh kita cari sebutan. Kalau sebutan kena guna rumus Tn sama dengan Betul dah? Guna rumus Tn sama dengan AR 6 tolak 1. Okay, so dekat sini N dia sama dengan 6. A dia sama dengan negatif 1/2. R dia kita kena ambil negatif 8 bahagi 2. Lepas tu kena bahagi lagi dengan negatif 1/2. So dapat negatif 4. N dia 6 tolak 1 tu N dia 6. N tolak 1 tu N dia 6 juga. Okay, so dekat atas ni kita selesaikan dapat T6 sama dengan 512. Okey. Dapat jawapan 512. Jadi kat sini soalan ni kalau dia nak trick kamu pun dekat ayat dia kata sebutan ke-6 jika x lebih kecil daripada kosong. So tak adalah masalah sangat, kita tengok x kita disebabkan x kita ada dua nilai kat sini ni. X sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 1/2. Jadi soalan ni minta kira untuk x yang negatif maksud dia. Tapi dia buat ayat x lebih kecil daripada kosong. Okay, tak apalah, kita ambil lah x sama dengan negatif 1/2 dan masukkan nilai-nilai x tu ke dalam sebutan ni. And then carilah T6 macam biasa. Masukkan A, R. Sebab sekarang ni sikun ni dah jadi baru. Sikun dia sekarang ni yang ni, tanpa X. Sikun yang tanpa X sebab X dia suruh masukkan dengan negatif 1/2. Dapat 512. Okey, ada soalan? Orang lain ada soalan tak? Tak Kalau ada, ada masalah terus. Okey, kalau ada masalah terus tanya lah. Terus interrupt. Waktu presenter terang tu, kalau nak tanya terus interrupt presenter. Okey, kita teruskan dengan soalan 4. Aiman. Ya, Raja Okey, menunjukkan teruskan. beberapa segitiga. Didapati luas segitiga itu mengikut janjang geometri dengan luas segitiga ketiga ialah 36 cm persegi dan hasil tambah luas segitiga ketiga dan keempat ialah 54 cm persegi. 4A dia nak cari nisbah sepunya dan luas segitiga pertama.
kita kena cari R. Nak cari R, kita kena cari sebutan keempat dulu. Sebutan keempat dia kita buat 54 cm persegi tolak 36 cm persegi. Dapat 18 cm persegi. Jadi R, formula R Pn per Pn tolak 1. Jadi R sama dengan 18 per 36. Pemudahkan dia jadi R sama dengan 1 per 2. Itu kita nak cari dua segitiga pertama. Pn sama dengan AR kuasa N tolak 1. Dia dah habang kat atas tu, segitiga ketiga dia 36 cm persegi. Jadi T3 sama dengan 36. Tempat Tn tu kita gantikan dengan 36. 36 sama dengan A darab 1 per 2 kuasa 2. 1 per 2 kuasa 2 sama dengan 1 per 4. Kita ubah ke belah kiri, jadi A sama dengan 36 darab 4. A sama dengan 144 cm persegi. Soalan B, dia suruh cari hasil tambah luas segitiga ketiga hingga segitiga ke-10. Jadi S10 tolak S2 sama dengan 144 dalam kurungan 1 tolak 1 per 2 kuasa 10 per 1 tolak 1 per 2 tolak 144 dalam kurungan 1 tolak 1 per 2 kuasa 2 per 1 tolak 1 per 2. S10 sama dengan 287.72 tolak 216 sama dengan 71.72 cm persegi. Okey. Kita tengok soalan B, soalan A ya. 4A dia kata bahawa luas segitiga ketiga ialah 36. Jadi maksudnya kat sini luas segitiga 36, okey. Kemudian hasil tambah luas segitiga ketiga dan keempat dah 54. Maksudnya kat sini 54 tu hasil tambah sebutan ketiga dan sebutan keempat iaitu T3 tambah T4 yang ni akan dapat 54. Okey, itu maksud dia. Jadi dia kata hasil tambah yang 36 tu ialah luas segitiga ketiga. Okey, ketiga ni dia ialah 36. Okey, T3 sama dengan 36. Ni maklumat yang dia bagi. Okey, cikgu nak explain part ni supaya takut ada yang tak faham kenapa dapat 54 tolak 36, 18 and then dapat R macam tu. Okey, so T3 formula sebutan adalah AR N tolak 1 yang mana kalau N3, 3 tolak 1 ialah 2. Yang mana T3 tu dia sama dengan 36. Okey, ni maksudnya equation pertama ni. Ni first equation. Okey. Untuk yang kedua ni, okey. T3 AR2 lah kan T3. T3 AR2 tambah T4 dia ialah AR kuasa 3. Kenapa T4 AR kuasa 3? Okey, cikgu explain sikit kat sini. Sebab T4 formula Tn ialah AR tapi N sini 4. 4 tolak 1. Jadi dia ialah AR kuasa 3. Sebab itulah dekat ni, dekat sebutan ni kita masukkan sahajalah AR kuasa 3. AR kuasa 3 ni bila tambah dengan AR kuasa 2, dia akan dapat 54. Ni ialah sebutan kita yang kedua. Okey. Jadi kita AR2 kita tahu 36. Okey, AR2 kita tahu 36. Okey, sebelum kita kata dia sebutan kedua, masukkan dulu AR2 dengan 36. 36 tambah AR kuasa 3 sama dengan 54. So AR kuasa 3 kita ialah 54 tolak 36 iaitu 18. Ni yang maksud kat sini ni. Yang Aiman buat tu maksudnya dia operasi tu ialah kat sini ni. Nak dapatkan AR kuasa 3.
Dapat AR kuasa 3 dapat 18 tu. Jadi sini persamaan kedua kita. Okay, so Cikgu salin balik apa persamaan pertama, persamaan kedua. Persamaan pertama ialah AR kuasa 2 sama dengan 36. Persamaan kedua ialah AR kuasa 3 sama dengan 18. Jadi kita nak tahu R, kita akan bahagi. Okay. Yang dua ni persamaan 2, ni persamaan 1. Yang 2 bahagi 1. Sebab kenapa 2 bahagi 1 bukan 1 bahagi 2? Sebab R, kuasa R lagi besar pada persamaan kedua kita. So AR kuasa 3 bahagi dengan AR kuasa 2 sama dengan 18 bahagi 36. Jadi A potong, R3 dengan R2 ni bila potong dia akan tinggal R sahaja. So 18/36 ialah 1/2. Sebab itulah R tu sama dengan 1/2. Okey tak? Kiranya step yang Aiman buat ni ada something kat atas yang kena buat dulu baru dapat step yang macam ni. Okey Aiman? Okey. Orang lain okey tak? Nanti Aiman tolong buat balik working ni boleh? Dan hantar ke cikgu semula nah. Okey. Okey. Untuk yang B ni, dia minta mana hasil tambah sebutan ketiga hingga sebutan ke-10. Maksudnya dia nak tahu T3 sehingga T10 ni dia nak tahu hasil tambah. So kita dah belajar kan, cikgu dah tanya waktu Google Meet sebelum ni, cara dia ialah kalau nak tahu hasil tambah tu ambil S10 sebab nombor 10 kat sini, tolak dengan S2, satu nombor belakang T3 ni, 2 ni. Jadi inilah yang Aiman buat Aiman cari S10 kat sini, dia cari S2 kat sini, and dia tolak, dapatlah jawapan 71.72. Okey, orang lain? Ada nak tanya tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita teruskan dengan soalan yang kelima. Nurin Uzma. Nurin Uzman ada? Ya, cikgu. Okey, teruskan. Nombor 5, rajah menunjukkan beberapa bulatan sepusat. Lilitan bagi setiap bulatan sepusat beturutan itu mengikut janjang geometri. Diberi lilitan ke N ialah Tn sama dengan 3 kuasa 8 tolak N cm. Cari A nisbah sepunya. Okey, nisbah sepunya tu kita ambil T1 sama dengan 3 kuasa 8 tolak 1. Jadinya T1 sama dengan 3 kuasa 7. Tu cari T2 pula. T2 iaitu 3 kuasa 8 tolak 2. Jadi T2 sama dengan 3 kuasa 6. Tu cari R sama dengan 3 kuasa 6 bahagi 3 kuasa 7. R sama dengan 1/3. Lepas tu B dia pula nak cari hasil tambah 3 lilitan berturutan selepas lilitan kedua terbesar. Lepas tu lilitan kedua terbesar iaitu 3 kuasa 6. Lepas tu kita cari pula 3 lilitan berturutan selepas kedua terbesar ialah 3 kuasa 5, 3 kuasa 4 dengan 3 kuasa 3. Lepas tu kita kuasakan dia jadi 3 kuasa 5 jadi 243, 3 kuasa 4 jadi 81 dengan 3 kuasa 3 jadi 27. Tambah 3 nombor tu jadi 351. Okey. Ada soalan nak tanya ni? Untuk soalan ni. Orang lain ada soalan tak? Sebab dia agak macam dia dah bagi formula Tn dia. Tn dia sama dengan 3 kuasa 8 tolak N. Jadi bila nak cari nisbah sepunya, kita boleh gunalah T2 bahagi T1. Ataupun kalau kamu nak guna T4, masukkanlah N tu dengan 4. Masuklah N sini dengan 4. Jadi T4 bahagi dengan T3. Masih akan dapat jawapan yang sama R kita, 1/3. Okey. Dan yang B tu hasil tambah 3 lilitan berturutan selepas lilitan kedua terbesar. Okey, jadi selepas kedua terbesar maksudnya dia ialah T3 lah kan? T3, T4 dan T5. Betul tak?
T3, T4 dan T5. So kalau T3 maksudnya N3. Bila N3 masukkan dekat Tn tu dengan nombor 3. Jadi T3 sama dengan 3, 8 tolak 3. Dapatlah 3 kuasa 5. Dapat kat sini. And then seterusnya 3 kuasa 4, 3 kuasa 3. Itulah 3 lilitan yang berturutan. And then dia nak minta hasil tambah, kita kuasakan sahaja dan tambah seperti biasa. Okay. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Kalau tak ada, kita teruskan dengan soalan yang ke-6. Balkis? Okay, soalan last untuk latihan intensif, soalan 6. Disebabkan ayat ni berayat, so kita kena cari dulu apa yang dia nak. So dekat sini dalam ayat tu dia cakap 3 orang kanak-kanak dengan jisim yang disusun secara menurun. Maksudnya daripada jisim yang paling besar kepada jisim yang paling kecil. Mengikut janjang geometri. Maksudnya dia ada pendaraban dalam daripada pemalar kepada sebutan sebelum dia. Lepas tu jumlah ketiga-tiga mereka ni sama dengan 7 kali jisim kanak-kanak yang paling ringan. So dia suruh cari nisbah sepunya dan jisim kanak-kanak kedua terbesar. Jika jisim kanak-kanak yang paling besar ialah 14.5 kg. So kat sini kita boleh label kanak-kanak yang pertama T1, kanak-kanak kedua T2, T3. So bila tengok balik formula dekat kotak pink belah kanan tu, formula janjang geometri untuk T1 AR N tolak 1. So kalau sebutan pertama tu 1 tolak 1 belakang, so T1 tu jadi AR je. 14.5. So T2 guna kaedah yang sama dapat 14.5 R. T3 14.5 R kuasa 2. Boleh tengok dekat kotak bawah kotak pink tu untuk tahu macam mana dapat. Lepas tu next dia cakap jumlah ketiga-tiga kanak-kanak tu sama dengan 7 kali kanak-kanak kedua kanak-kanak yang paling ringan. So saya buat kat sini paling ringan tu sebagai sebutan yang ketiga lah. So bila kita isi balik jadi 14.5 plus 14.5 R plus 14.5 R kuasa 2 sama dengan 7 dalam kurungan 14.5 R kuasa 2. 14 lepas tu kita selesaikan 7 darab 14.5 R kuasa 2. Dan susun balik macam persamaan kuadratik. Susun lepas tu selesaikan. Dan kita pemudahkan dengan bahagi 14.5. So dapatlah 6R kuasa 2 tolak R tolak 1 sama dengan kosong. Dia faktorkan untuk dapatkan R. So R kat sini sama dengan 1/2. R yang kedua sama dengan negatif 1/3. So kat sini kita kena abaikan R yang negatif 1/3 sebab jisim tak ada negatif. So bila kita dah dapat kat sini, kita dah dapat sini nisbah sepunya itu 1/2. So kita isi balik untuk dapatkan jisim kanak-kanak kedua terbesar, kita ambil sebutan yang kedua iaitu 14.5 R. So isi balik 14.5 R, R tu isi dengan 1/2 nisbah sepunya yang kita dapat tadi dan dapatlah 7.25 kg. Ada soalan? Ya, ada soalan daripada orang lain? Tak ada cikgu. Farah, janjang ni, Farah sorry Balkis. Apa ni, sebutan ni dia makin menaik ke? Tak menurun. Oh, dia makin menurun. Okay. Alright. So, ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada soalan, okay aja. Maksudnya penerangan Balkis pun dah lengkap, terperinci. So, kita dah settle latihan intensif 5.2. Kamu pun tak ada masalah, kan? Okay, kita teruskan dengan latihan pengukuhan. Okay, pelajar kelas 4C, get ready. Jadi soalan pertama kita mulakan dengan hadif.
Hadif ada tak ni? Ya, Hadif saya. di mana? Ha. Okey. Okay, soalan Teruskan. 1, latihan pengukuhan. Dia bagi 3 sebutan berturutan bagi janji aritmetik iaitu negatif 2x tolak 1, 3x tambah 2 dan 9x tambah 3. Dia suruh cari beza sepunya. Okay, cara nak cari beza sepunya tu, kalau bagi janji aritmetik dia kena terms kedua tolak terms 1 ataupun terms 3 tolak terms 2. Jadi cara saya buat terms 2 tolak terms 1 sama dengan 3x tambah 2 tolak negatif 2x tolak 1 sama dengan 5x tambah 3. Jadi kita tak dapat lagi nilai dah. So kita kena ambil term ketiga tolak term kedua pula. Term ketiga tolak term kedua sama dengan 9x tambah 3 tolak negatif 3x tambah 2 sama dengan 6x tambah 1. Jadi kita kena samakan daripada jawapan terms kedua tolak term 1 dengan terms 3 tolak terms 2. Kita samakan jadi 5x tambah 3 sama dengan 6x tambah 1. Jadi kita kena cari nilai x, kita pindah cari nilai x sama dengan 2. Lepas tu x tu masukkan sama ada dekat 6x tambah 1 ataupun 5x tambah 3 ni untuk cari dia punya beza sepunya. Jadi saya ambil 6x tambah 1, saya masukkan nilai x tu 2. Jadi 6 kali 2 tambah 1 sama dengan 13. Jadi beza sepunyanya 13. Okey. Kenapa kita samakan? Kat sini kenapa kita samakan? Sebab kita nak cari nilai x tu. Sebab saya nilai X. Kenapa sama? Sebab D kan? D pada mana-mana kita ambil sebutan pun, kalau kita tolak dengan sebutan sebelumnya, nilai dia akan sama. Sebab tu kita buat sama dengan kat sini. Okey, soalan B pula. B pula, dia suruh cari sebutan pertama jika 3x tambah 2 ialah sebutan ketiga. Jadi kita dah dapat nilai D dah dengan nilai x. Nak cari terms pertama, kita kena ambil terms kedua tolak dengan D. Jadi terms kedua tu kita masukkan nilai x dah. X sama dengan 2 tu kita masukkan negatif 2. Kali 2 tolak 1 sama dengan negatif 5. Jadi terms 2 tolak D sama dengan negatif 5 tolak 13 sama dengan negatif 8. Jadi terms pertama dah sama dengan negatif 18. Okey. Betul, jelas. Ada yang nak tanya soalan? Sila tanya pada Hadif. Ada tak? Sebab soalan ni dia TP1 sahaja. Soalan aras rendah sangat ni. Ada nak tanya tak? Tak ada, cikgu. Okey, kalau tak ada kita teruskan dengan Yasmin. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2, sebutan ke-9 suatu jangka aritmetik ialah 21 sampai 3pi dan hasil tambah 3 sebutan pertama ialah 9pi. Cari beza sepunya. Okay, so kan dia kata sebutan ke-9 ni bersamaan 21 campur 3pi kan. Kan janjang aritmetik dia A campur kurungan N tolak 1 darab D. So daripada situation tu, kita sebutan ke-9 tu N dia tu 9. So dapatlah masukkan N tu 9. So dapat A campur 8D bersamaan 21 campur 3P. So tu untuk persamaan ke-9. Untuk persamaan ketiga, 3 sebutan first tu guna persamaan aritmetik tu juga. So sebutan pertama dapat A. Sebutan kedua A campur D. Sebutan ketiga dapat A campur 2D. So dapatlah 3A campur 3D bersamaan 9P. Lepas tu permudah dapatlah macam persamaan serentak tu, so dapatlah D. D tu 3. Cepat lompat jap. Daripada persamaan kedua ni kita dapat 3A tambah 3D sama dengan 9P. Okey, ni jadi kita buat persamaan serentak. Persamaan serentak apa kaedah kita guna ni? Yasmin, kamu guna substitution ke elimination? Tak ada dah. Yasmin? Okay, daripada perkiraan Yasmin ni dia guna elimination, dia buang. Jadi 1 tolak 2. Betul tak? 1 tolak 2 persamaan 1 dia yang ni A tambah 8D. A tambah 8D sama dengan 21 tambah 3P. Okay, lepas tu persamaan kedua dia A
A tambah D sama dengan 3P. Okay, dia kata tolak. Dia tolak. So betul lah, boleh kita tolak 8D, tolak 1D, 7D. And then yang ni 21 tambah 3P, tolak 3P dapat 21 sahaja. Yes. So dapatlah D sama dengan 3. Okay. Boleh kita sambung? Boleh cikgu. Boleh ke? Okay. Adri? Okey, Rajah, soalan nombor 3. Rajah menunjukkan 3 buah silinder dengan keadaan isi padu setiap silinder disusun mengikut janjang aritmetik. Hasil tambah isi padu silinder pertama dan silinder ketiga ialah 24 cm dan isi padu silinder kelima ialah 36. Okey, soalan A. Cari isi padu silinder terkecil. Okey, kat sini daripada soalan kita faham yang sebutan pertama ialah 1 dan sebutan dan silinder ketiga ialah 3. Okey, yang satu ni adalah T1 dan yang ketiga ni adalah T3. T1 ni saya ambil sama dengan A dan T3 ni adalah A tambah N tolak 1 D. Jadinya kita dapat 2A tambah 2D sama dengan 24. Jadi kita pemudahkan jadi A tambah D sama dengan 12. Okey, kat sini kita bawa A ni masuk dalam dan D ni duduk luar. Jadi D sama dengan 12 tolak A. Okey. Kan dia kata isi pada silinder kelima ialah 36 cm. Okey, jadi A tambah 4D sama dengan 36. Jadi kita gantikan D dengan ungkapan satu iaitu A tambah 4 buka kurungan 12 tolak A. Tutup kurungan sama dengan 36. Lepas tu A tambah 48 tolak 4A sama dengan 36. Jadi negatif 3A sama dengan 36 tolak 48. Dan jadinya negatif 3A sama dengan negatif 12. Okey, buat kat sini. Jadi kita nak cari A ni, kita kena negatif 12 ni bagi dengan negatif 3. Dan A ni sama dengan 4. So jadinya silinder terkecil ni sama dengan 4 cm kuasa 3. Okay, so silinder terkecil 4 cm padu. Okay, working Adri ni pun jelas. Dapat mudah difahami. Ke cikgu seorang je, orang lain pun kan? Betul tak? Ya cikgu. Okay. Faham. Okay, untuk soalan B, Adri tak bagi working untuk soalan B. Adri tertinggal ke apa ni? Oh, tertinggal. Okay. So Adri, mari kita buat sama-sama. Boleh tak? Okey. Okay, so B, hasil tambah isi padu bagi 9 buah silinder yang pertama, kita nak guna formula TN ke SN? SN. Okay, SN. N kita berapa? 9. Okay, 9. So S9 sama dengan formula dia N per 2. Okay, N kita ganti dengan 9 lah kan? 9 per 2 kurungan. Lepas tu isi apa ni? Adri? 2 dalam kurungan 4, tutup kurungan, tambah buka kurungan, 9 tolak 1, tutup kurungan, 8. 8 sebab Tutup D kurungan kita 8. Okay. So kita kira je lah kan? Kira dapatlah terus jawapan dia 324. Betul tak? Okay, alright. Orang lain pun tak ada masalah kot lah. Okey. Okay, so kalau gitu kita teruskan dengan soalan yang keempat. Iqbal, ready dah? Okay, teruskan. Soalan nombor 4. Sebutan ketiga bagi suatu janjang geometrik ialah 30 dan hasil tambah sebutan 3 dan keempat ialah 45. Okay. Cari sebutan pertama dan di sebuah sepunya. Okay. Untuk cari sebutan pertama, kita perlu keluarkan persamaan iaitu sebutan yang ketiga iaitu sama dengan 30 dan yang kedua kita untuk cari persamaan sebutan yang kedua kita perlu tambah persamaan sebutan ketiga dan keempat iaitu sama dengan 45. Okay, seterusnya
kita just gantikan yang pertama ke dalam yang kedua. Iaitu dapatlah AR kuasa 3 sama dengan 15. Okay, seterusnya kita bahagikan persoalan yang ketiga dengan yang pertama. Iaitu AR kuasa 3 bahagi dengan AR kuasa 2. Dapatlah R sama dengan 1/2. Seterusnya untuk mencari nisbah sempurna, kita masukkan R 1/2 dalam R kuasa 2 sama dengan 30. Jadi kita akan dapat A sama dengan 1/4 sama dengan 30 dan A sama dengan 120. Okey, kejap. Okey, yang pertama ni AR kuasa 2 sama dengan 30 sebab dia sebutan yang ketiga kan. Ni sebutan yang ketiga. And then yang kedua ni AR2 tambah AR3 dia ialah sebutan ketiga tambah sebutan keempat kan. Okey, dapat 45. Jadi persamaan ketiga ni maksudnya kamu substitute. Okey, kat sini ni maksudnya kamu substitute AR2 tu dengan 30. Betul tak? Okey, dia jadi macam ni. Jadi nak dapatkan AR3 tu, okey, 45 tolak 30. Sebab itulah AR kuasa 3 kita 15. Kat sini. Okey, kemudian bila kita nak cari R, macam mana dapat R sama dengan 1/2 ni? Macam mana tadi, Iqbal? Bahagi siapa? AR kuasa 3 kan? AR kuasa 3 bahagi AR kuasa 2. Kita nak bahagi ni AR yang kuasa besar masih di atas. So AR kuasa 3 tadi 15 sama dengan AR kuasa 2 kita 30. Bila jadi macam ni A boleh potong, R3, R2 potong tinggal R1 je kat atas iaitu R1/2. Jadi yang ni dia explain macam mana dapat R sama dengan 1/2. So nak dapatkan A, Iqbal guna persamaan pertama kan, AR kuasa 2 sama dengan 30 dengan menggantikan R1/2 dapat jawapan. Okey, teruskan dengan soalan B. Untuk cari hasil tambah ketak terhinggaan, kita menggunakan S infinity sama dengan A/1 tolak R. Sebab R tu lebih kecil daripada 1, jadi 1 tolak R. Okay, sama dengan A tu kita ganti dengan 120/1 tolak R ya 1/2. Ini dapat jawapan 240. Okey. Untuk kes yang R lebih kecil 1, lebih kecil 1 dengan lebih besar 1, dia akan efek formula Sn sahaja. Untuk S infinite ni, S to sum to infinite ni dia memang satu je formula dia, memang macam ni sahajalah. Tak kisah R kita kecil atau R kita besar. Okey. So soalan nombor 4 ni agak straightforward. Tak ada masalah yang lain kan? Kalau ada soalan boleh tanya. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang kelima. Alia ada Alia? Alia ada tak? Ada tak dekat sini? Tak ada. Line dia kacau ke tu? Oh, line dia kacau. So dia dah buat working ni. Tak apalah, nanti kita suruh dia buat video untuk terangkan dia punya working. Okey, kita terus kepada soalan yang ke-6. Putri kan? 6 ni soalan Putri Batrisya. Ada dia? Ada tak ni? Tak ada. Kita nak check Zat kat tepi tu. Tak ada ni. Okay, kalau tak ada tak apa, kita skip. Nanti kita minta dia buat video. Okay, soalan ke-7. Akmal ada Akmal? Akmal pun tak ada Ya. Hai. Okey. Teruskan. Okey. Soalan 7.
Syarul mempunyai koleksi kereta mainan yang dikumpulkan pada setiap bulan. Bilangan kereta mainannya bertambah pada setiap bulan mengikut janjang geometri. Jumlah kereta mainannya pada 4 bulan pertama ialah 10 kali jumlah kereta mainan pada 2 bulan pertama. Soalan A. Jika R mewakili nisbah sepunya, tunjukkan bahawa R04 tolak 10 R02 tambah 9 sama dengan 0. Seterusnya cari nilai positif R. Dekat sini kena tunjukkan bahawa yang R04 tolak 10 R02 tambah 9 sama dengan 0. Jadi S4 tu sebab 4 bulan, S2 adalah 2 bulan pertama. 10 nisbah 1, 10 daripada 10 jumlah kereta mainan. Lepas tu kita perkan sebab kita nak assign dia sama dengan 10 S2. 10 S2 kenapa 10 tak duduk dekat S4 sebab 10 tu dia 10 kali jumlah daripada 2 bulan pertama. Lepas tu kita guna formula Sn sama dengan A kurungan Rn tolak 1 per R tolak 1. Lepas tu masukkan S4 dalam R kuasa N tu sama dengan 10 kurungan A kurungan R kuasa 2 tolak 1 kurungan R kuasa 1. Lepas tu potong-potong R tolak 1, A potong. Lepas tu tinggal R kuasa 1 tolak sama dengan 10 darab R kuasa tambah 9 sama dengan 0. Lepas tu kita nak cari R. Kat sini saya tukar R kuasa 2 sama dengan X. Lepas tu R kuasa 4 sama dengan X kuasa 2. Sebab nak senangkan kira dia. Lepas tu daripada R kuasa 4 jadi X kuasa 2 tolak 10 X tambah 9 sama dengan 0. Faktorkan jadi X tolak 1, X tolak 9. Jadi sama dengan X sama dengan 1, 9. Lepas tu kita ada kuasa 2 sama dengan 1. Kita dapat kira diabarkan. Lepas tu 9 dapat positif minus 3. Jadi R positif dia adalah 3. Okey. Dah siap ke? Tu soalan A kan? Okey, Jaz. Untuk soalan ini line aku Maya tak okey ke line cikgu yang tak okey ni? Soalan B. Orang lain dengar okey ke suara aku Maya? Ya. Sikit-sikit. Dia sikit-sikit Dekat lepas. Tapi boleh dengar tak dengan jelas penjelasan dia? Ke nak cikgu ulang sikit? Ulang sikit je. Okey, cikgu ulang sikit lah. Start lah Akmal. Okey, untuk soalan ni ayat dia yang menunjukkan persamaan yang kita boleh keluarkan ialah jumlah kereta mainan pada 4 bulan pertama iaitu S4 ialah 10 kali jumlah kereta mainan pada 2 bulan pertama. Sama dengan 10 sebab 10 kali jumlah kereta mainan pada 2 bulan pertama. Jadi S2. Daripada sini, daripada persamaan ni lah kita akan guna persamaan SN. Okey, yang ni pun akan guna SN. Tapi yang ni N-nya masukkan 4. Yang ni N-nya masukkan 2. Kemudian bila dah kita masukkan, kita akan dapatlah yang ni kita potong-potong je lah. Kita potong-potong and then kita akan dapatlah
R kuasa 4 tolak 10 R kuasa 2 tambah 9 seperti yang soalan minta. Kemudian dia kata cari nilai positif R. So kaedah yang Akmal guna ni memang boleh guna sebab kita selalunya you all semua familiar dengan quadratic equation kan. Yang mana kuasa tertinggi dia ialah 2. Now sekarang ni dia suruh kita macam faktorkan kuasa tertinggi yang 4. So untuk mudahkannya kita boleh guna kaedah yang Akmal buat ni iaitu kita gantikan. Kita katakan bahawa R kuasa 2 tu X dan R kuasa 4 tu X kuasa 2. Jadi bila dah jadi macam tu persamaan R kuasa 4 tu tadi dia telah bertukar menjadi 10 kuasa 2 tolak 10X tambah 9. So bila dia bentuk keadaan macam ni, keadaan yang kamu familiar, kamu boleh guna kalkulator, kamu akan dapat jawapan lah iaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 9. Tapi ingat tadi kita guna X tu untuk R kuasa 2. So patah balik pada nilai asal kita. R kuasa 2 sama dengan 1. R kuasa 2 sama dengan 9. So nak cari R senang je lah. Kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2. So jawapan punca kuasa 2 mesti plus minus. Okay. Dan seterusnya untuk yang punca kuasa 9 akan dapat plus minus 3. Okay. Seterusnya. Okay. Boleh sambung 7B? Akmal? Okay. Soalan B. Hitung pembelanjaan yang dikeluarkan oleh Syahrul dalam masa 6 bulan. Itu jika dia mula membeli 2 buah kereta mainan dan purata harga sebuah kereta ialah RM7.50. Enam bulan kita boleh gantikan SN sama dengan S6. Lepas tu kita gunakan formula dia. Jadi S6 sama dengan A kurungan Rn tolak 1 per R tolak 1. Lepas tu kita gantikan dia. A tu kepada 2 sebab dia membeli daripada 2 buah kereta mainan. Lepas tu gantikan dia A 2 kurungan 3 kuasa 6 tolak 1 per 3 tolak 1. 3 tolak 1 boleh potong dengan 2 ni sebab dia 2 daripada 3 tolak 1 tu yang kat atas. Jadi sama dengan 3 kuasa 6 tolak 1. 3 kuasa 6 tolak 1 tekan kalkulator dapat 728. 728 adalah buah kereta yang dia beli. Jadi boleh darab RM7.50 darab 728 dapat RM5,460. Pembelanjaan yang dikeluarkan. Okey. Okey, yang tu jelas tak tersekat-sekat dah. Okey, ada soalan nak tanya untuk soalan 7B. Dia menggunakan formula SN. Sebab dia suruh kita hitung perbelanjaan yang dikeluarkan oleh Syahrul dalam masa 6 bulan itu. So kita kena kira SN. N untuk 6 bulan. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada, Ego. Okey. Jadi kalau tak ada, kita akan tamatlah sesi kelas intensif kelas pada hari ini. Yang ada 2 soalan yang tak dibincangkan lagi tu cikgu rasa nanti kita akan bincang next kelas lah sebelum cikgu sambung mengajar. Kita suruh dia orang present dulu. Okay, and then PDF ni cikgu akan blast dalam grup masing-masing.